Dan apa yang saya akan maklumkan di sini selepas ini adalah SOP untuk khusus untuk warga kampus kesihatan. Sebab kita akan selaraskan dengan SOP KKM dan guideline daripada daripada MKN, tetapi kita mungkin perlu sedikit modifikasi untuk warga kampus kesihatan berdasarkan cara kerja kita dan keadaan kampus kesihatan kita. Jadi saya harap selepas ni tidak ada yang PM saya yang hantar ini SOP Hospital UKM, ini Hospital HRPZ, ini daripada uh, macam-macam. Okey. Kita kena ingat bahawa semua organisasi ada cara kerja yang berbeza, dan jadi kita janganlah kata kenapa tak ikut yang UKM, kenapa tak ikut yang ni, kenapa kita nak buat kita kena ikut yang USM punya, yang kampus kesihatan punya. Even dalam USM pun kampus kesihatan diberi authority untuk menguruskan kes positif dan kontak rapat di kalangan warga kampus, sebab cara kerja kita adalah berbeza. Okey, jadi saya harap lepas ni tidak ada lagi kata boleh tak kita guna yang ni dan sebagainya. Okey. And so saya akan cover of course mengenai pengurusan kes dan juga pengurusan kontak. Tetapi yang sangat penting yang saya nak highlight kat sini, saya akan cover untuk dua ni, untuk peranan PIC ataupun penyelia, peranan bilik gerakan, peranan hotline. Mungkin Dr. Nur highlight tadi pun dah mention. Tapi yang paling penting adalah tanggungjawab bersama peranan setiap warga. Itu yang sangat-sangat penting sebenarnya. Dan kenapa? Sebab kita daripada awal lagi dah 2 tahun kita duk cakap pasal kita jaga kita. Tapi adakah kita uh, masukkan makna kita jaga kita tu ke dalam diri kita? Okey. Jadi tak boleh nak kata kenapa bilik gerakan tak buat benda ni, kenapa hospital tak buat benda ni, tapi kita sepatutnya tanya apa tindakan kita. Ini sangat penting sebab dan kena maklum sebab ramai juga yang kata oh sekarang ni macam nak lepas tangan, semua suruh kita yang buat. Okey, sebab bila dalam fasa mitigasi kita akan bila kita ke arah endemik macam Dr. Alwi cakap tadi, kita akan memaksimalkan sumber ataupun resource kita kepada yang lebih perlu. Okey, jadi tapi kita adalah kita punya kriteria dan protokol yang mana yang kita akan masih akan pegang. Okey. Jadi sekarang ni adalah empowerment, macam Dr. Nasalah kata, empower bermakna semua orang perlu ada tanggungjawab sendiri. Untuk orang yang ada kemungkinan ada jangkitan, dia perlu menjaga supaya orang lain tak terkena. Kalau untuk orang lain yang kemungkinan boleh mendapat jangkitan, dia perlu ada tanggungjawab mengambil peranan untuk SOP comply dari sudut cuba elakkan sesak, tempat yang sesak, pakai face mask yang betul, hand hygiene dan sebagainya. Okay, so itu yang paling penting. Sebab tak guna kalau kita cakap pasal SOP tetapi masing-masing tidak boleh menjaga dan tidak boleh mengambil peranan masing-masing. Itu yang paling penting sekali. Sebab lepas ni saya memang akan banyak bercakap tentang tanggungjawab dan peranan warga kampus tu sendiri. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu apa maksud warga kampus kat sini. Warga kampus kat sini bagi bilik gerakan, definisi dia adalah semua kaki tangan yang berdaftar di bawah kampus kesihatan dan mempunyai nombor staf. Jadi ini termasuk juga pelajar, undergraduate dan postgraduate. Tapi kita juga ada staf bukan USM tetapi berkhidmat dan memberi khidmat di kampus kesihatan seperti uh, uh, pekerja kantin, cleaner, okay? So yang ini pun bilik gerakan akan memantau sekiranya melibatkan kontak dalam kalangan staf. Kalau tidak, kita akan uh, inform, kita akan maklumkan kepada PKD untuk diuruskan oleh PKD. Okay? Dan sebagaimana yang Dr. Nur Shahila dah mention, untuk warga kampus bergejala tanpa sejarah kontak. Okey, ramai yang tanya macam mana bergejala tanpa sejarah kontak. Yang pentingnya adalah maksudnya kita tak ada tahu pun orang yang kita jumpa ni positif.
Itu maksudnya tanpa sejarah kontak. Maksudnya keluarga pun tak ada yang positif, kawan-kawan sekerja di pejabat pun tak ada yang positif, tapi kita bergejala. Itu maksudnya bergejala tanpa sejarah kontak. Yang saya nak highlight kat sini, bergejala tu apa dia bergejala? Okey, kebanyakan sekarang ni yang bergejala adalah demam, tapi demam tak kuat, okey, batuk, letih sangat-sangat ataupun sakit tekak, okey. Ada juga yang kata anak saya positif, saya pun dah geli-geli tekak dah, tapi sekarang dah tak geli-geli tekak dah. Itu mungkin uh, efek bila apa tahu ada orang yang positif dekat kita. Tapi kalau yang tanpa sejarah kontak ni, yang pentingnya adalah isi deklarasi. Ini yang saya nak highlight adalah deklarasi memang bilik gerakan yang bangunkan, tapi dia adalah untuk staf memaklumkan secara rasmi kepada penyelia tentang yang dia ni bergejala. Jadi, bilik gerakan memang akan dapat data tersebut, tapi yang pentingnya staf kepada penyelia. Maksudnya staf akan dapat uh, salinan melalui email yang dimasukkan dan dia majukan ataupun forward kepada penyelia. Siapa penyelia? Ini satu lagi yang selalu orang tanya. Siapa penyelia? Sepatutnya tahulah siapa penyelia. Kalau tak tahu tu ginilah, siapa yang bagi SKT kat you, itulah. Tapi setiap jabatan biasanya head department mungkin akan melantik ahli jabatan lain untuk tugasan-tugasan pemantauan ni, okey. Untuk healthcare workers mungkin sister dan matron di ward yang akan menjadi sebagai penyelia. Jadi inilah penting. Okey. Dan yang paling pentingnya, kalau di rumah jangan datang kerja. Duduk di rumah dulu dan buat self-test, lepas tu maklumkan kepada penyelia, isi deklarasi. Tapi kalau berada di tempat kerja, sebab ada juga yang pergi kerja, lepas masa kerja tu dah mula rasa sakit tekak dan sebagainya, okey, maklum kepada penyelia, hentikan tugasan. Terutama kalau yang melibatkan patient care. Untuk healthcare worker, kalau ni maksudnya kena berhenti dulu daripada patient care, bagi tahu penyelia, bincang dengan penyelia macam mana. Okey. Dan buat self test untuk hospital, Datuk Pengarah pun dah maklumkan self test akan disediakan untuk healthcare workers. Okey. Dan saya nak highlight sekali lagi sebab hebahan dalaman pada 17 Februari kita telah hebahkan dalam bentuk PDF oleh MPRC. Mungkin ada yang nampak panjang tak baca, so saya ekstrak yang macam yang Dr. Suhaila cakap. Yang pentingnya kat sini, saliva test adalah diterima sebagai kes positif. Tidak perlu PCR. Kenapa? Kerana bila kita dalam prevalence yang tinggi, dalam kes yang tinggi dalam satu populasi, spesifisiti, sensitiviti, keberkesanan test saliva ataupun nasal self-test ni adalah sama macam PCR. Okay? Macam mana saya nak kata sama the yield of test tu, kalau nak explain lagi tak cukup setengah jam, kena masuk kelas epidemiologi saya lah kot. Okay? Tapi maksudnya macam tu. Sebabnya PCR ni kita memang nak simpan untuk yang lebih perlu. Okay? Yang akan saya cerita selepas ni. Dan apabila ada kes positif, yang penting maklumkan kepada penyelia. Yang saya cakap penyelia siapa tadi tu. Dan penyelia yang akan berurusan dengan bilik gerakan. Okay? Kenapa kita nak penyelia yang berurusan dengan bilik gerakan? Sebab penyelia lebih tahu tentang staf dan tanya lebih lanjut dan sebagainya. Okay? Dan bilik gerakan akan notify, okay? Notifikasi kepada PKD. Apa maksud notifikasi? Maksudnya kami akan bagi maklumat, nama, kad pengenalan dan sebagainya kepada PKD untuk tindakan lanjut. Okay? Tetapi staf tersebut masih perlu update ataupun kemaskini status COVID-19 di MySejahtera. Jadi bila kemaskini status MySejahtera, PKD dia akan tarik maklumat daripada MySejahtera tu untuk tindakan lanjut. Okey. Jadi kita di bilik gerakan akan juga bagi maklumat.
Okey. Jadi maklumat tu itulah sebabnya kita ada template untuk inform kes positif, kerana maklumat-maklumat tersebut penting untuk kami notify kepada PKD. Jadi kalau MySejahtera lambat, kita notify dulu. Jadi PKD boleh tengok sama ada ni risiko tinggi, risiko tak tinggi untuk nak panggil kepada CAC lebih cepat. Okey. Walaupun saya kata lebih cepat, perlu lihat juga dari sudut sekarang ni PKD pun mengendalikan kes yang ramai, terutama PKD Kota Baru. Okey, jadi akan ambil masa. Sebab itulah mesti masing-masing jaga. Okey. Dan tidak boleh hadir bertugas sehingga tamat isolasi. Ini satu lagi yang penting, kerana biasanya sekarang ni yang kebanyakan 99% kategori 2A. Maksudnya ada simptom sikit-sikit, 1-2 hari ataupun 3 hari dah baik. Bila dah baik tu mulalah start tanya bilik gerakan. Saya dah tak ada simptom dah. Boleh tak saya datang kerja? Sebab staf kita ni memang berdedikasi. Memang kesian kat kawan nak ganti kerja kita. Ataupun kerja kita memang tak boleh orang lain ganti. Kerja kita memang tak boleh. Nak kena duduk dekat office juga baru boleh buat kerja. Okay? Tapi kalau positif, memang perlu isolasi. Okey, kenapa? Sebab kita tak nak you bawa jangkitan ke tempat kerja. Okey, nanti kalau ada kluster, kita dah ada kluster hilir 1 dan 2, kita tak nak ada kluster hilir 3 pula nanti. Sebab kalau tidak nanti lagi teruklah kita punya kena kontrol. Okey, jadi yang tu yang penting. Untuk sekarang memanglah isolasi, kita tengok based on booster ataupun lengkap vaksinasi, dan sekarang ni kita letak 5 hari. Bermaksud setakat ni evidence kita menunjukkan dalam 5 hari ni kemungkinan untuk kes tersebut nak bagi jangkitan pada orang lain tu tinggi. Jadi kita tak boleh nak kata alah sekarang ni macam flu dah tak apalah. Masalahnya kita tak tahu kalau kita bagi kepada orang yang ada masalah komorbid dan sebagainya, dia mungkin dapat teruk, kita mungkin tak dapat, kita mungkin tak teruk. Okay, so itu yang pentingnya. Kenapa kalau kes positif tidak dibenarkan hadir bertugas sehingga tamat isolasi. Okay. Tapi sekiranya pada masa tu dalam tempoh isolasi tersebut, kalau kes positif kita guna perkataan isolasi, bukan kuarantin, sebab bergejala. Jadi dalam tempoh isolasi ni, kalau kes makin teruk, simptom makin teruk, perlu pergi ke fasiliti kesihatan terdekat. Maksudnya bukanlah kampus kesihatan, warga kampus kita ni mesti juga datang USM, mesti juga pergi ke ED USM. Kalau duduk kat Pasir Mas, pergilah dekat fasiliti kesihatan, klinik kesihatan terdekat di Pasir Mas. Okey, memang akan diterima. Cuma bila daftar tu bagi tahu saya positif. Supaya petugas kesihatan di sana mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan kes positif. Okey, kita dah bagi tahu pasal macam mana nak update MySejahtera. Untuk kes positif, dia duduk dekat help desk. Okey, help desk ikut saja dia punya arahan. Tapi yang pentingnya lepas tu dia akan keluar merah dekat MySejahtera. Ini yang dia panggil gelang pengawasan. Jadi kalau dulu kita ada gelang pink, dapat gelang pink. Sekarang ni dah tak dapat gelang pink. Okey. Sekarang ni dia panggil gelang pengawasan di MySejahtera. Okey. Jadi yang ni gelang pengawasan. Maksudnya kalau pergi mana-mana scan nanti nampak merah tu, Pak Gad memang akan halau lah balik kan. Okay. So that's the thing. Maksudnya sekarang ni tidak ada lagi gelang pink, tapi dia ada gelang pengawasan, dan di bawah ni dia ada tempoh kuarantin, isolasi daripada bila ke bila. Dia panggil tempoh HSO, Home Surveillance Order. Jadi bila belakang tu tulis order, bermaksud dia adalah di bawah Akta Undang-Undang. Jadi kalau melanggar, boleh disabit kesalahan. Okay, that's very important. Jadi yang ni untuk masa sekarang MySejahtera belum lagi boleh download. Okay, jadi apa yang kena buat, kena screenshot. Saya rasa semua orang dah tahu macam mana nak screenshot phone tu. Screenshot dan hantar kepada penyelia. Penyelia yang akan hantar kepada bilik gerakan. Okay. Dan kena buat home assessment tool
dekat things to do ni dia memang akan keluar setiap hari. Kenapa setiap hari? Sehingga 14 hari sebab dia nak tengok kalau misalnya uh, tiba-tiba kita kata uh, jadi sesak nafas. Jadi yang tu PKD akan uh, identify dan akan call untuk panggil pergi CAC. Okay, so sebab itulah pentingnya. Okay, dan selepas selepas habis tempoh isolasi, yang merah tu dia akan ada CHOP release order. Okay, pasal semua ada tulis order sebab dia under akta, akta kawalan penyakit berjangkit. Jadi bila release order ni, screenshot sekali lagi hantar kepada penyelia dan barulah boleh uh, hadir bekerja. Okay. Jadi untuk warga kampus, saya rasa sekarang ni kebanyakannya adalah lengkap vaksinasi ataupun booster. Jadi 7 hari. Okey. Tadi ada pertanyaan kalau dah kena COVID, perlu lagi tak booster? Okey, Dr. Alwi pun dah jawab. Memang kita galakkan lagi kerana immunity. Setakat ini kajian menunjukkan immunity selepas jangkitan tu bersifat sementara. Okey, jadi mesti lagi perlu booster. Okey. Bila nak ambil booster? Selepas habis isolasi dah boleh buat booster lagi. Okey, dah boleh ambil booster. Jadi yang ni penting untuk jadi untuk kes positif 7 hari. Okey. 7 hari daripada tarikh uh, uh, mula positif. Okey. Jadi sebab itulah update MySejahtera mesti pada hari tarikh positif supaya senang. Okey, kena faham MySejahtera ni apps. Jadi dia akan tengok based on data kita. Kita enter bila. Jadi kalau takut nanti dia akan jadi lambat. Okey, dan lepas tu nak troubleshoot tu akan ambil masa. Okey. So penting untuk update pada hari tersebut. And, dan Dr. Suhaila pun dah mention pasal wanita hamil ada dari sebagai risiko tinggi dan tak perlu pergi CAC kalau 1 dan 2A, dan kalau teruk boleh pergi. Okay, jadi maksudnya kalau teruk boleh pergi ke fasiliti terdekat, jangan tunggu ambulan. Sebabnya ambulan pun dah ambil yang lagi teruk. Okay? Dan takut jadi lambat. Okay? Jadi kalau close contact household members yang lain pun boleh bawa yang teruk ni ke klinik kesihatan terdekat dan maklumkan yang individu tersebut adalah case positif. Okay? Apa maksud kategori 2, kategori 2B, 2A ni maksudnya demam, sikit-sikit sakit tekak, hilang dera rasa tu mungkin sebab sumbat hidung apa semua. Ada lawyer tapi masih sakit urat ke, sakit otot ke, tapi bukanlah kata sampai terbaring tak boleh bangun. 2B ni maksudnya bila dah jadi sakit dada, susah nafas, dah tak boleh tak larat nak berjalan dah, ataupun dah jadi dehydrated. Okay? Yang ni perlu ke CAC atau perlu ke klinik terdekat untuk pemeriksaan lanjut. Okey, ini penting untuk kita dapatkan rawatan segera. Okey, sebab itulah kita berada isolasi di rumah tu perlu boleh dihubungi. Okay? Jadi ada juga yang bertanya kepada saya kalau positif, contohnya ibu yang menyusukan anak. Okay. Ibu yang menyusukan anak ada tu yang eksklusif breastfeeding. Jadi kata macam mana ni anak lapar, menangis apa semua. Okey, maksudnya masa tu cuci tangan, bersihkan diri, pakai mask betul-betul, ambil anak untuk menyusu sahaja, lepas tu bagi balik pada suami yang duk jaga. Okey. Itu yang paling penting. Okey. Jadi dan make sure bersih dan pakai pelitup muka. Jangan sayang face mask lepas nak ambil susukan anak sekali lagi, tukar face mask yang lain. Itu sangat penting. Kalau nak keluar daripada rumah tu, tengok keadaan. Okay? Kalau orang yang ada anak kecil, anak kecil boleh nampak mak je, dia terus nak grab, yang tu maksudnya dia tak boleh keluar rumah. Tapi kalau orang yang tak ada anak kecil, dan dia nak keluar sekejap, nak duduk kat anjung rumah, asalkan tidak bergaul dan tidak makan bersama dengan family members, tapi mesti jaga hand sanitizer, sanitize apa ni persekitaran, pakai face mask. Maksudnya kena jaga yang tu. Tapi kalau tidak, duduk dalam bilik lah yang paling senang. Okay? Itu adalah untuk kes positif.
Sekarang saya akan cover untuk kontak. Okay? Untuk kontak ni kena faham dari sudut definasi kontak dahulu. Okay? Tempoh risiko kontak. Dia bila bila dia jumpa dengan orang yang positif tu. Okay? Dia mestilah jumpa dalam lingkungan masa kalau orang yang positif tu bergejala 2 hari sebelum dia bergejala. Contohnya 2 hari sebelum tu katalah dia positif hari Jumaat. Khamis, Rabu. Hari Rabu tu dia tak bergejala lagi. Keluar makan bersama. Okay. Jadi tak boleh nak salahkan dia. Okay. Zaman sekarang ni jangan duk tunding jari siapa yang salahkan siapa. Sekarang ni yang pentingnya kita jaga kita. Okay. Jadi kalau 2 hari sebelum tu dan 3 hari selepas tu, katalah dia bergejala sikit-sikit, tapi ujian dia negatif, dan dia masih lagi ataupun dia memang tak buat ujian lagi, yang tu uh, maksudnya 2 hari sebelum bergejala dan 3 hari sebelum bergejala. Ataupun untuk kalau kes positif tu tidak bergejala tapi dia melakukan ujian untuk prosedur tertentu. Contohnya patient yang nak pergi operation ataupun uh, anak-anak yang kena buat self test sebab nak masuk asrama contohnya. Okey. Jadi dia tidak bergejala tapi buat self test positif. Jadi kalau macam tu kita tengok 2 hari sebelum kes diuji positif. Sebab kenapa 2 hari, 3 hari? Sebab inilah setakat ini daripada evidence kita menunjukkan inilah waktu uh, kebolehjangkitan yang paling tinggi. Okey. Jadi sebab ini penting sebab ramai juga yang cakap pada penyelia. Mak mertua saya positif. Jadi saya ni close contact. Bila tanya usul semula bila jumpa mak mertua? Oh, minggu lepas saya balik. So minggu lepas tu dah lebih 2 hari, dah lebih pada tu. Jadi kita kira bukan close contact. Okay, so itu yang very important. Jadi kena tengok tempoh masa tu juga. Okay, dan tengok dari sudut masa jumpa tu macam mana. Okay, masa jumpa tu macam mana. Kebanyakannya yang jadi close contact sebab makan bersama, lepak bersama, ataupun carpool. Okay, so itu yang penting. Ataupun untuk healthcare workers, dengan patient tu memerlukan ada AGP tapi staff tidak memakai N95. Okay, so yang tu penyelia akan menilai untuk melihat sama ada staff ataupun pelajar memenuhi kriteria kontak rapat ataupun tidak. Okay? Untuk healthcare workers, mesyuarat pengurusan hospital pada 21 Februari telah memutuskan untuk healthcare workers ni, siapa healthcare workers? Kalau nurses, doctors tu dah clear cut healthcare workers. Tapi healthcare workers ni kita mengguna pakai definasi yang sama dengan KKM, iaitu mana-mana staff yang mungkin juga staf PPSP, PPSG, PPSK tetapi memberi servis kepada pasien. Okey, sama ada directly or indirectly. Maksudnya staf staf keselamatan hospital, cleaners, staf dobi, staf sajian yang hantar makanan, semua tu kita kira sebagai healthcare workers. Okey. Tetapi undergraduate clinical students tidak dikira sebagai healthcare workers. So ini adalah definasi healthcare workers yang perlu kita faham dahulu, dan mesyuarat dah memutuskan kita akan mengguna pakai management of healthcare workers with exposure to a person confirmed with COVID-19 oleh KKM. Okay, so kita samakan dengan KKM. Okay, jadi kalau dia low risk, jadi ini penyelia kena tengok. Penyelia kena tengok kalau low risk, maksudnya healthcare worker pakai mask, staff patient ataupun index tersebut, mungkin index tu adalah healthcare worker juga, pakai mask juga, maksudnya masa kerja comply to PPE elok-elok, yang ni kita kira low risk. Jadi bila low risk takkan dikira sebagai CC1, CC1. Okay. Yang high risk ni household contact, sure high risk. Okay. Healthcare workers yang lain adalah kita tengok pada macam mana dia menggunakan PPE semasa exposure dengan kes tersebut. Okay, so inilah sebabnya kenapa penyelia yang perlu menilai kategori risiko. Okay, sebab bilik gerakan tidak berada di sana, dan lain-lain ward, lain-lain cara dan lain-lain jenis pesakit. Okay.
Dan kita akan menggunakan pakai management of healthcare workers with exposure to a person with confirmed COVID-19. Dia ada 4 kategori kat situ. Tapi yang penting sini, walaupun healthcare workers saliva test positif, tak perlu PCR test. Sama. Okay. Saliva ataupun nasal asalkan self test. Okay. Dan kalau positif, kalau kontak, yang ni kena inform penyelia. Penyelia yang akan menilai risiko kategori mana dan boleh datang kerja ke tak boleh datang kerja, gejala ada ke tak, self test macam mana, semua tu adalah penyelia, peranan penyelia untuk menilai. Untuk staf, perlu isi deklarasi, majukan kepada penyelia dan kemaskini MySejahtera. Bila penyelia kata memang you close contact, memang you CC1, kemaskini MySejahtera. Okay? Dan untuk healthcare workers, kalau dia low risk, maksudnya healthcare worker dan indeks tersebut pakai mask dengan betul, dan dia tak ada simptom, tak perlu buat self test dan boleh bekerja, boleh sambung kerja. Tetapi dalam tempoh 14 hari daripada kontak tu, tengoklah ada simptom ke tak ada, sendiri punya self monitor. Kalau low risk tetapi bergejala, okay, jadi kalau kat sini untuk low risk close contact tidak bergejala, kita tidak kira sebagai CC1. Okey, maksudnya tak perlu update MySejahtera dan penyelia tak akan inform bilik gerakan. Okey. Tapi sekiranya dalam tempoh 14 hari itu ada gejala, boleh call hotline sebagai symptomatic healthcare worker. Okey. Kalau untuk yang bergejala, kena buat self test immediately, okey, pada hari tersebut, sama macam yang symptomatic tanpa kontak tadi. Dan kalau negatif, boleh return to work. Okey. Tapi boleh return to work ni pun bergantung kepada keadaan simptom healthcare workers. Takkanlah ada tengah batuk kong-kong-kong tu nak pergi jaga patient pun tengok semacam je kan. Jadi yang ni perlu tengok kepada fitness to work juga. Okay? Untuk COVID memang can return to work. Tapi untuk simptom yang lain ni, kena tengok dari sudut fitness to work. Okay? Boleh kerja tak? Kalau demam teruk sangat pun mungkin tak boleh datang kerja. Jadi ini adalah perbincangan antara staff dan supervisor, penyelia. Okay? Dan kalau datang kerja, sikit-sikit je demam, boleh datang kerja, pakai mask betul-betul dan perlu re-evaluate. Okay, sebab tu dia kata sini, kalau symptoms persist, mungkin perlu MC until symptoms resolve. Sebab sini pun bukan CC1 sebenarnya. Jadi, tapi penyelia boleh inform dan call hotline dan bergantung kepada hotline assessment dan seri untuk sama ada nak test lagi ke dan sebagainya. Okay? Yang tu mengikut protokol healthcare worker symptomatic. Okay? Untuk high risk close contact termasuk household contact ni maksudnya isi rumah. Okay, ini satu lagi yang selalu staff cakap pada bilik gerakan. Okay, mertua saya ataupun mak saya positif. Kita pun kata duduk rumah sama ke? Dia kata ya. Mungkin masa tu dia pun terserabut tengah suspend mak positif. Kita boleh faham lah mak yang dah uzur positif, jadi mungkin cakap pun dah tak boleh nak fikir sangat. Okay? Tapi jadi biasanya bilik gerakan katanya boleh bagi alamat mak tak? Dan bagi alamat dia. Dan bila kita compare, alamat lain. Bila tanya balik, dia kata, oh memang mak saya duduk rumah 2-3 beza 2-3 rumah daripada rumah saya. So macam tu. Okay? Tapi ini household, maksudnya duduk serumah. Okay, sebab kita tahu staf kita ada yang duduk serumah dengan menantu, mak ayah dengan anak saudara. Okay, kita ada, saya rasa maksimum 22 household. Okay, 22 orang. So itu yang penting, household contact. Okay, sekarang ni community infection, jadi memang household contact sangat-sangat tinggi. Okay, jadi sekiranya healthcare workers tak ada simptom, perlu buat self test. Kalau negatif boleh datang kerja. Okey,
penyelia akan minta untuk datang kerja, tetapi staf tersebut perlu buat daily test sehingga tamat waktu kuarantin tu. Okay, jadi kira daripada last exposure. Kalau household contact biasanya last exposure kita ambil daripada orang tu positif sebab household kan duduk sama-sama lah. Okay, jadi kita ambil daripada situ 5 hari. Tiap 5 hari tu maksudnya katalah hari pertama tu yang immediately ni hari pertama negatif. Jadi hari kedua, ketiga, keempat, kelima tu kena buat self test. Sebelum masuk kerja, penyelia akan pantau negatif, tak ada gejala, masuk kerja. Tapi kalau bergejala, penyelia akan inform bilik gerakan kalau walaupun ujian negatif. Itu kita akan penyelia dengan bilik gerakan akan bantu. Okey. Tapi kalau bergejala, buat immediately. Okey. Buat immediately, sambung isolasi sehingga day 3 buat sekali lagi. Okey, sambung isolasi dulu. Kenapa? Sebab immediately mungkin kalau dia sebenarnya positif, mungkin uh, uh, virus tu tak banyak lagi dan tak boleh detect. Jadi kita akan tengok day 3. Okey, kalau day 3 tu masih negatif, tengok ada symptoms tu masih sama ataupun makin teruk. Yang tu penyelia akan inform bilik gerakan dan kita akan uruskan untuk swab. Mungkin perlukan PCR dan sebagainya. Okay, tapi kalau dah okey, simptom dah resolve, day 3 pun negatif, boleh datang kerja tapi daily test sehingga hari kelima. Okay. So, yang ni yang penting dinilai oleh penyelia, maksudnya staff. Kalau staff hantar info kepada bilik gerakan pun, bilik gerakan kata hubungi penyelia anda. Okey, sebab penilaian adalah oleh penyelia. So, that's very important. Jadi, bilik gerakan akan menerima daripada penyelia sahaja. Okey. Dan kena tengok footnote dalam Annex 21A ni. Jika asymptomatic healthcare worker yang jadi kontak, dalam tempoh 90 hari daripada positif COVID. Maksudnya dia pernah positif sebelum ni dan bila kira-kira daripada date of positif dia tu masih dalam lingkungan 90 hari, edah dia 90 hari. Jadi yang ni tak perlu buat test dan boleh datang kerja. Okey? Sebab kalau buat test pun positif mungkin sebab residual. Okey? Jadi tak perlu buat test, kena boleh datang kerja. Tapi kalau ada symptoms yang tu kita okey, yang ni untuk yang ada bergejala macam yang di sini dan di sini. Kalau simptom persist ataupun symptoms makin teruk, yang ni mungkin memerlukan PCR test sebelum return to work. Jadi yang ni kita akan uruskan. Maksudnya penyelia akan berurusan dengan bilik gerakan dan bilik gerakan akan berurusan dengan swab test. Dengan swab team. Okay, Dr. Suhaila Pertin. Jadi bukanlah kata tak ada langsung kita nak buat PCR, tapi PCR ni kita buat untuk kes-kes macam ni. Okay? Dan ini saya dah bagi tahu inform bilik gerakan by PIC. Ini adalah role of PIC kalau healthcare worker yang close contact tapi dipanggil bekerja, okey. Yang penting ini adalah hand hygiene, tak handle immunocompromised patient. Tapi tanggungjawab staff adalah kalau nak masuk pantry ada orang jangan masuk lagi. Okey, sebab masuk pantry nak makan buang mask. Okey, jadi jangan masuk lagi. Jaga your colleague, okey? Jaga co-workers you juga. Kalau nak semayang pun gunakan semayang sendiri, sejadah sendiri dan jangan masa ada orang lain. Okey, make sure treated 3-ply surgical mask, dan face shield yang betul. Okey? Dan jangan duk menyinggah kat tempat lain. Jangan pula lepas habis shift tu dah kat Econ Safe kat depan. Okey? Tak boleh. Okey, sebab kita benarkan keluar daripada kuarantin untuk datang bekerja di hospital sahaja. Di MySejahtera keluar merah ataupun oren untuk healthcare workers. Bila dia scan di hospital tak apa. Kalau ada pertanyaan daripada pihak KKM, pihak hospital boleh ada
justifikasi healthcare workers. Sebab itulah penting deklarasi dimajukan kepada penyelia. Okey, untuk sebarang pertanyaan. Okey. Tapi janganlah juga pergi ada social gathering ke kenduri kendara ke apa semua, jangan juga lagi kan. Okay, so that is very very important dan sentiasa berhubung dengan penyelia. Uh, dan staff juga perlu monitor sendiri ada gejala ataupun tidak. Okay, dan jika ada gejala, maklumkan kepada penyelia. Okay. Untuk non-healthcare workers dan pelajar-pelajar prasiswaza undergraduate ataupun postgraduate non-clinical, uh, sama juga mereka pun ada penyelia mereka dan sama juga kena isi deklarasi hantar pada penyelia dan kemas kini MySejahtera. Okay. Ramai yang uh, excited sangat bila YBMK Khairi Jamaluddin bagi tahu kontak rapat tidak perlu menjalani kuarantin bermula 1 Mac 2022. Jadi semua orang kata, tak perlu dah. Semua cakap ke saya, kan dah tak perlu dah. Okey. Kena baca lebih lagi. Okey. Dia sambung tu jika. Kena tengok yang ni. Jika dah ambil booster. Jika tiada gejala dan untuk dewasa sahaja. Okey, sebab less than 12 pun tak ada booster lagi kan. Jadi jika tu orang tak baca, orang nampak yang ni je, tidak perlu menjalani kuarantin. Okey. Betul lah tak perlu jalani kuarantin kalau tidak bergejala. Kalau bergejala perlu isolasi. Okey. Dan kena tambah sambung baca satu lagi, perlu menjalani RT-PCR antigen kendiri pada hari pertama dan ketiga serta laporkan ujian di MySejahtera. Orang duk nampak tak perlu kuarantin, dah teruskan, tapi tak baca yang ni dan tak baca yang ni. Okay, so perlu faham ini adalah cuma untuk yang booster dose, asymptomatic adult sahaja, tapi perlu buat RT-PCR self-test hari pertama dan hari ketiga dan kena kemas kini MySejahtera. Okey, dan laporkan ujian self-test tersebut. Okey. Jadi ada juga yang bertanya tentang boleh tak work from home? Okey. Jangan tanya bilik gerakan. Bilik gerakan tidak ada authority dari sudut perkhidmatan. Okey. Maksudnya yang ni perlu bincang dengan penyelia. Penyelia kena tengok kategori jawatan. Kalau healthcare worker mana boleh nak kerja work from home kan. Tapi yang mana yang boleh itu terpulang kepada supervisor. Okey. Jadi kalau tanya pasal cuti kuarantin, tanya pasal cuti tahunan, yang tu saya tak boleh jawab. Yang tu pentadbir masing-masing perlu jawab, perlu bertanya dengan pentadbir masing-masing, itu penyelia. Okay? Dan jadi yang ni je yang tak perlu kuarantin kan, tapi perlu self-test. Kalau bergejala 5 hari, lengkap vaksin, tidak bergejala, bergejala 5 hari. Dan buat self-test pada hari kelima uh, sebelum bebas kuarantin. Okey. Jadi kalau pada masa dalam tempoh 5 hari ada gejala, maklum kepada penyelia, penyelia akan kontak bilik gerakan dan kita akan tengok macam mana. Perlu PCR ke macam mana, itu kita akan bincang. Tengok pada case by case basis. Okey. Okey, jika di akhir kuarantin, jika di akhir hari kelima tu buat day 5, buat dah negatif juga, tapi simptom masih ada. Okay, yang ni call hotline. Kenapa call hotline? Sebab dia dah habis tempoh kuarantin tu, bukan bilik gerakan dah, hotline dah. Okey. Dan penyelia pun perlu dimaklumkan. Okey. Dan kita tengok sama ada fitness to work lepas tu. Dan kena tengok footnote. Bila benda-benda KKM ni kena tengok bila, tengok date sebab ada yang lama-lama pun dia tak delete, dan kena tengok footnote. Kat sini ditulis individu lengkap vaksinasi dan baru dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 60 hari. Tidak perlu menjalani kuarantin. Maksudnya kalau dia dah lengkap vaksinasi dan dalam tempoh 60 hari, kalau dia jadi close contact, dia tak perlu kuarantin, dia tak perlu test. Okay. So dia untuk close contact untuk non-healthcare workers 60 hari. Okay.
Dan bila nak update MySejahtera, walaupun video kita dah tunjuk, walaupun video kita dah sebarkan, ramai juga lagi bertanya, untuk close contact dia duduk dekat sini, COVID status. Okay, tapi kalau dia sebelum tu dah keluar sebagai orange yang casual contact tu, dia kena update dekat things to do HAT daily tu. Okay, yang kat situ. Sebab dia dah hilang dah. Yang sini ni dia hilang. Jadi kita kena pergi dekat things to do untuk HAT. Okay. Dan dia akan keluar gelang pengawasan ni dan kena buat HAT setiap hari juga. Sama. Okay. Sama juga kena screenshot dan maklumkan kepada penyelia. Okay. Tapi untuk makluman, MySejahtera ini pun masih dalam penambahbaikan dengan kes yang bertambah, harian bertambah. Jadi kemungkinan besar kelewatan tu mungkin berlaku. Maksudnya kelewatan tu bukanlah lewat sangat. Kadang-kadang masuk kemas kini pagi, petang tu baru dia update bagi gelang pengawasan. Sebab ramai juga yang kata saya dah update ni tapi keluar sama je lagi. Sabar. Yang pentingnya kuarantin. Yang sekarang ni pentingnya kuarantin ataupun isolasi. Test tak apa, boleh delay. Yang penting isolasi dulu. Okey? Kalau negatif pun tak apa, isolasi dulu. MySejahtera tak keluar lagi pun gelang pengawasan tak apa, isolasi dahulu. Tu yang penting, kuarantin dahulu. Okey? Dan kalau ada masalah, contohnya MySejahtera tu jadi buat 7 hari, 10 hari pula lagi, boleh telefon CPRC. Okey, ini pun satu. Bilik gerakan tak boleh nak bantu dari sudut CPRC ni. Ini memang individu perlu kontak sendiri CPRC. Di CPRC dia ada orang in charge MySejahtera. Kita tak ada akses MySejahtera. Jadi sebab staff yang involved, yang in charge MySejahtera, dia ada banyak benda dia nak tanya, verify dulu. Jadi individu tersebut sendiri, bukan penyelia, bukan bilik gerakan, yang kena kontak CPRC. Okay? Untuk nak troubleshoot MySejahtera. Okay. Jadi saya harap dengan ni kita boleh betul-betul amalkan, kita jaga kita